Baik, Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi mengekang penularan wabak COVID-19 telah mengakibatkan kerugian. Semua sektor dilaporkan terjejas dengan negara dilaporkan mengalami kerugian 2.4 bilion ringgit sehari. Ini ketika pelaksanaan PKP pada Mac 2019. Dan tidak terkecuali kanak-kanak sektor pendidikan yang tidak dapat hadir ke sekolah sekaligus mengakibatkan jadi antara punca mereka ini tercecer. Dan NGO Pendidikan untuk Malaysia dilaporkan ada menerima 1,541 laporan murid cicir di seluruh Malaysia sepanjang tempoh PKP ini. Bagaimanapun, NGO berkenaan dilaporkan hanya berupaya untuk membantu 343 kanak-kanak sepanjang tempoh berkenaan. Dan untuk mengulas lanjut bersama di talian ketika ini, CEO untuk Malaysia, Zulfikri Zamir. Zulfikri, kalau kita lihat angka yang diterima oleh pihak untuk Malaysia, NGO Pendidikan ini, angkanya 1,541. Adakah angka itu memberi gambaran sebenar ataupun seriusnya masalah keciciran dalam kalangan pelajar ini, terutama ketika PKP? Okey, baik. Terima kasih Hakim. Kita terima laporan 1,541 itu daripada sosial media. Jadi apabila kita war-warkan kempen ini dan kita bagi kepada semua kita punya influencer dan juga kita punya rakan-rakan konsultan kita, ramai ibu bapa yang akhirnya sedar ketika pandemik anak-anak mereka tak dapat catch up kemahiran 3M itu, membaca, menulis dan mengira, jadi mereka laporkan kepada kita. Tetapi walau bagaimanapun ia hanyalah tip of the iceberg. Dia nombor yang kecil daripada keseluruhan nombor yang sebenarnya besar. Dan kalau kita patah balik kepada jawapan Parlimen, misalnya KPM tahun lepas kata berkenaan dengan laporan keciciran pada tahun 2018 sebelum pandemik sendiri, 34,074 anak-anak kita dah memang cicir. Jadi peratusan ini sebenarnya 0.1% daripada keseluruhan kita punya anak-anak yang bersekolah lah. Setiap tahun 0.01% ini memang akan cicir. Tetapi kalau kita tengok nombor secara mutlaknya, memang 30,000, 40,000 bergantung kepada enrolment. Kalau enrolment tahun tu rendah, dia akan jadi macam tahun 2020 dan juga 2021, iaitu lebih kurang dalam 21,000 sahaja keciciran ni. Zulfikri, bagaimana NGO untuk Malaysia ini membantu mereka yang tercicir ini? Apakah pendekatan yang diguna pakai? Okey, pendekatan yang kita guna pakai ketika PKP ada dua. Yang pertama, sewaktu PKP itu dilonggarkan, kita benarkan kita punya change maker ataupun volunteer kita untuk datang ke rumah ataupun cari di mana-mana kawasan selamat, sama ada di masjid, di surau ataupun di kawasan taman-taman permainan, untuk buat kelas one on one, untuk melihat semula yang pertama daripada segi emosi, sebab anak-anak ni dia dah terbiasa pergi sekolah, berkawan dan sebagainya. Tiba-tiba waktu PKP itu dia terkurung dan juga tersendirilah. Yang kedua itu kita juga buat kelas tuition itu secara online. Jadi kita kena pastikan anak-anak ini terus boleh membaca, terus boleh menerima kemahiran-kemahiran yang sepatutnya mereka terima. Sebab Malaysia sebenarnya antara negara yang mempunyai paling tinggi sekali penutupan sekolah di rantau ini. Kita tutup sekolah 42 minggu ataupun lebih daripada 240 hari ketika PKP. Negara-negara lain semua dia punya nombor dia sebenarnya lebih bawah lagi daripada kita. Jadi sebenarnya anak-anak kita yang paling lama terkepung dan juga terkurung di rumah lah sebenarnya. Ya, sekarang ini kalau kita lihat PKP sudah tidak ada, lebih banyak sektor-sektor sudah, hampir keseluruhan sebenarnya sektor sudah kembali dibuka ketika kita memasuki fasa peralihan endemik. Tapi apa yang boleh dilakukan oleh sektor pendidikan dalam kita nak pastikan, pertama, angka murid cicir ini dapat dikurangkan, dan juga mungkin dalam masa hadapan kita dapat pastikan bahawa sistem pendidikan kita ini future proof ataupun pandemic proof. Okey, baik. Baru-baru ni kita juga diminta untuk hadir ke SUK Selangor misalnya. Negeri Selangor panggil kita untuk mesyuarat bersama-sama dengan GPN Selangor. Salah satu caranya ialah untuk melihat daripada segi lokaliti masing-masing lah, daripada segi daerah, daripada segi kawasan misalnya, supaya kita dapat tahu keadaan keciciran murid di kawasan lokaliti itu sebenarnya bagaimana. Sebab ada banyak lokaliti-lokaliti ini bergantung. Contohnya di Kelang misalnya, sebab lebih ramai anak-anak, jadi mungkin kemungkinan besar lebih ramai anak-anak tercicir di kawasan tersebut. Jadi kita sangat-sangat memerlukan sinergi di antara kementerian, di antara JPN, di antara PPD untuk bersama-sama, dan juga kita juga sangat memerlukan orang kata
campur tangan pihak kerajaan negeri untuk memanggil semua stakeholder ini duduk bersama, sebab kita ada cara untuk membantu. Kita mempunyai volunteer, kita mempunyai modul, kita mempunyai konsultan yang boleh turun, dan kita boleh buat lebih banyak lagi kalau kita diberikan data, diberikan akses, supaya kita boleh duduk sama-sama fikir macam mana kita nak selesaikan pasca pandemik. Zulfikri, adakah Zulfikri melihat inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh pihak bertanggungjawab dalam sektor pendidikan ini mencukupi, ataupun adakah mereka sudah belajar daripada apa yang berlaku ketika PKP, di mana pandemik kita bermaklum seolah-olah memberikan kantang pembesar terhadap permasalahan yang sedia ada. Adakah kita sudah belajar ataupun ada usaha untuk memperbaiki keadaan di masa depan? Saya percaya semua orang belajar, termasuk juga KPM, dan juga ini bukan kes terpencil, maksudnya bukan negara kita saja, seluruh dunia pun terlibat. Tetapi dalam masa yang sama kita juga kena faham bahawa UNICEF katakan bahawa untuk menyelesaikan isu keciciran ini, kita semua negara seluruh dunia memerlukan hampir 8 tahun untuk kembali kepada sebelum tahun 2020. Jadi pelan pemulihan yang kita laksanakan itu betul-betul kena mengambil kira banyak faktor, dan juga perlu mendengar terutamanya daripada pihak NGO, daripada pihak corporate dan juga pihak yang berwajib lah, supaya kita boleh sama-sama membantu menyelesaikan isu ini. Adakah kita berada di landasan yang tepat untuk kita menyelesaikan isu keciciran pelajar ini? Saya percaya kita boleh buat lebih banyak lagi, dan juga KPM mungkin agak sibuk ketika sekolah dibuka, cikgu-cikgu sibuk, dan juga pihak-pihak berwajib sedang memikirkan dasar-dasar yang sesuai. Tapi saya fikir kita perlu buat lebih baik, dan juga kita mempunyai cara untuk melihat bersama-sama kalau kita dipanggil, dilibatkan secara bersama. Itu lebih memberi kesan kepada anak-anak, saya fikir. Ya, kekuatan komuniti juga antara aspek ataupun komponen penting dalam memastikan keciciran pelajar ini tidak berlarutan. Bagaimana untuk mereka rakyat Malaysia di luar sana yang ingin membantu bersama-sama dengan untuk Malaysia untuk membantu kanak-kanak ataupun pelajar yang tercicir ini? Untuk masyarakat di luar yang nak menghubungi kita, boleh menghubungi kita di Facebook. Kita ada di semua sosial media, Facebook, Instagram, Twitter. Boleh laporkan kepada kita tentang anak-anak yang kelihatan tercicir. Tapi dalam masa yang sama juga, kita fikir kerjasama di antara korporat, kerajaan negeri, Kementerian Pendidikan dan juga Kerajaan Persekutuan. Itu yang paling penting sekali, sebab dasar ini akan melibatkan keseluruhan anak-anak kita untuk masa panjang. Baik, terima kasih Zulfikri Zamir, CEO untuk Malaysia NGO Pendidikan, bercakap mengenai usaha dan cara kita bergerak ke hadapan menangani masalah keciciran pelajar.